Sebut kata negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga, tepat molek serta comel, penuh dengan seni budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua warga Maya yang sudi bersama kami Universiti Malaysia Kelantan dalam program UMK at School Road to UMK 2023 pada tahun 2023 ini. Road to UMK merupakan program secara dalam talian bagi mempromosikan UMK sebagai salah satu universiti awam di Malaysia yang berteraskan keusahawanan. Program Road to UMK ini mengikut norma baru bagi meneruskan promosi UMK di samping memberi info dan maklumat terkini berkenaan program pengajian yang terdapat di UMK. Dr. Anwar, bila program Road to UMK ini akan bermula? Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Program ini akan berlangsung sepanjang bulan Julai yang akan melibatkan 10 fakulti yang menawarkan 29 program pengajian bagi ijazah sarjana muda. Satu pusat yang menawarkan 2 program pengajian lepasan SPM serta 1 program persediaan pra-ijazah. Saya berharap agar program Road Tour UMK ini dapat memberi manfaat kepada penonton berkenaan program pengajian yang tersedia di UMK beserta menarik minat semua agar memilih UMK dalam permohonan UPU Online 2023. Akhir kata, marilah kita mendengar penerangan daripada fakulti berkenaan program pengajian mereka dan kami, warga UMK, mengalu-alukan anda semua untuk menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Hashtag We Are UMK Family. Hashtag Jom Masuk UMK. Road to Hashtag UMK. Road to Sekian, UMK. terima kasih. Sekian, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada warga Maya, guru-guru, ibu bapa dan semua pelajar. Salam perkenalan dari UMK. Universiti yang berteraskan keusahawanan dalam pendidikan. Semoga semua dalam kesihatan sihat dan memelihara diri. Saya Ahmad Syamidin bin Muhammad Aladin sebagai moderator dan merupakan duta akademik FSDK dan pelajar tahun 2. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TNCAA dan pengarah akademik yang sudi memberi penerangan berkenaan program Road to UMK. Saya akan memperkenalkan panel-panel yang ada untuk program ini. Panel pertama adalah TS Dr. Nur Alina Ismail, Ketua Jabatan. Panel kedua adalah Muhammad Zakwan bin Zaim Azman, merupakan pelajar tahun 2 dan juga merupakan Huawei Professional. Dan panel ketiga iaitu Nur Fatihah Amani Muhammad Azmi, pelajar aktif tahun 1. Kami akan bersama dengan anda semua selama 1 hingga 2 jam untuk berkongsi tentang program pengajian yang ada di Fakulti Sains Data dan Komputeran. Dengan itu, saya menyerahkan sesi kepada wakil panel 1 iaitu TS Dr. Nur Alina Ismail. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada moderator Syami Daniel dan terima kasih juga kepada UMK di atas program UMK at School and Road to UMK pada hari ini. So pada pagi ini fakulti kami, Fakulti Sains Data dan Komputeran akan orang kata share mengenai program yang ada di fakulti kami. So kita fokus kepada program pra-siswazah iaitu Bachelor of Information Technology, di mana kita ada 2 specialization iaitu Data Science dan juga Artificial Intelligence. Okey. Sebelum kita
memulakan, orang kata sebelum saya start dengan lebih detail lah mengenai program yang kami ada. Suka saya nak share sikit mengenai orang kata penubuhan Fakulti Sains Data. Jika boleh tengok di slide. Penubuhan Sains Data bermula pada tahun April 2020 melalui orang kata mesyuarat Senat dengan kelulusan nama pertamanya Jabatan Sains Data. Okey, Jabatan Sains Data ni mulanya berada di bawah Fakulti FBKT, iaitu Fakulti Biokejuruterayaan dan Teknologi, dan pada Ogos 2020 berpindah sekali lagi ke Fakulti FKP, iaitu Keusahanan dan Perniagaan. Okey, bermula pada Oktober 2020, JSD merupakan pusat tanggungjawab orang kata berdiri tanpa PTJ lain, tanpa fakulti lain. Yang ini untuk setelah mendapat kelulusan daripada mesyuarat pengurusan universiti pada bilangan ke-11 pada tahun 2020. Dan pada tahun yang sama juga penawaran program ijazah sarjana muda, jika boleh tengok di slide tu, kita start menawarkan program ijazah pada Disember 2020. Dan sekali lagi pada 2022 kita mendapat kelulusan daripada Lembaga Pengurusan Universiti untuk menaik taraf daripada JSD ke FSDK, iaitu fakulti, bertaraf Fakulti Sains Data dan Komputeran. Okey, pada sekitar November 2022, Jabatan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pelajaran Tinggi telah orang kata meluluskan penaiktarafan fakulti ini kepada Fakulti Sains Data dan Komputeran. Okey, sebelum bercakap pasal program, suka saya nak share sikitlah staf di fakulti kami. Ini adalah pengurusan tertinggi pentadbiran di FSDK, diketuai oleh dekan saya, itu Dr. Hasyia Karima, Timbalan Dekan Teknologis Dr. Hadrami, Ketua Penyelaras Penyelidikan Dr. Muhammad Akmal. Dr. Akmal ni juga merupakan pengarah COE, iaitu IBIC, dan saya selaku Ketua Jabatan, dan last sekali ialah Puan Nurli Farizam selaku penolong pendaftar. Ini adalah barisan staf pentadbiran kami, diketuai oleh Puan Nurli Farizam dan dibantu oleh Encik Hakimi, Puan Nur Aziza, kita ada juga Cik Wan Nur Hazira dan juga Cik Fairuz Ayuni. So mereka inilah membantu barisan akademik untuk perjalanan orang kata pentadbiran pengurusan fakulti. Di sini adalah staf akademik untuk fakulti, walaupun sedikit. Okay, kita boleh tengok di sini kita ada seorang Profesor Madya, kita ada 6 pensyarah kanan dan seorang pensyarah. So kesemua pensyarah kita ni mempunyai expert ataupun mencuri bidang kepakaran dalam beberapa area lah. Kalau boleh tengok di slide seterusnya, iaitu Internet of Things. Kita ada juga Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data dan Data Science. So kesemua pensyarah-pensyarah yang berada di Fakulti Sains Data dan Komputeran ni mempunyai kepakaran dalam bidang ni untuk orang kata align dengan program yang ditawarkan dan comply dengan peraturan MQA. Okey, di sini adalah program akademik yang kami tawarkan di fakulti kami. So kalau boleh tengok, kita ada 3 program akademik sebenarnya.
Tapi satu program adalah untuk pra-siswazah iaitu undergraduate dan dua lagi program merupakan pasca siswazah. So program yang pertama adalah ijazah sarjana muda teknologi maklumat dengan kepujian. Ni antara program top 3 di UMK. Orang kata yang mendapat high demand application, kadang sampai 1,000 lebih, tapi disebabkan dengan orang kata space dan fasiliti yang sebagainya, setiap kohort ambilan kita hanya tawarkan sebanyak 90 seat sahajalah. Okey, dan program yang ketiga itu adalah program pasca siswazah ataupun postgraduate. Yang kedua tu ialah master sarjana komputer dan juga PhD IT. So kedua-dua program postgraduate ni adalah program menggunakan kaedah mood penyelidikan lah, research. So kalau tengok bilangan pelajar kita, walaupun kita fakulti paling baru, fakulti paling baru, kita mempunyai pelajar sebanyak totalnya 148. Kita punya sarjana muda teknologi maklumat atau BIT program, kita ada setakat ni 124 pelajar. Terdiri daripada 123 pelajar daripada tempatan daripada pelbagai negeri dan satu antarabangsa daripada Indonesia. Kita punya master program dan juga PhD program, kebanyakannya student datang daripada international student, daripada China, daripada Indonesia, dan kita juga ada daripada local student lah, dan sebagainya. Okey, ni adalah kumulatif pelajar, just nak tunjuk dekat para ibu bapa, mungkin guru-guru yang join kita punya live pagi-pagi ni, adik-adik, kita tengok daripada tahun 2020 memang kita ada kenaikan dari segi kumulatif pelajar, dan kita harap pada tahun hadapan total pelajar di FSDK akan meningkat sehingga ke tahun sehingga 305 pelajar lah. Okey, untuk aliran pengajian di BIT program, itu program teknologi maklumat kita ada 2 cabang, iaitu kita ada komputeran buatan atau dalam bahasa Inggerisnya artificial intelligence, dan juga sains data. Okey, sedikit ringkasan pasal AI ni. AI ni kebanyakan saya rasa ramai dah tahu apa tu AI. In fact kita dah guna teknologi AI ni dah a few years ago dah. Tak kisah menggunakan smartphone ke any devices ke. Tapi bila kalau dululah bila kita bercakap pasal AI, dalam kepala kita robot. Okay. So sebenarnya AI ni teknologi dia kita nak try transform kita punya teknologi atau robot atau any device yang boleh berfikir ataupun boleh orang kata berinteraksi seperti manusia. Itu adalah AI. Contoh yang terdekat, kalau kita nak ambil sekarang, kita boleh tengok yang saya rasa adik-adik yang join live pagi ni pun semua dah ada akaun TikTok, saya rasa. Okay, so contohnya TikTok, kat situ kita guna macam filter AI untuk macam ubah muka, daripada tak make up jadi make up, daripada tua jadi muda, daripada muda jadi tua, and also juga kita orang kata detect. Saya tengoklah dekat TikTok ni banyak macam detection, nak predict wajah kita sekarang dan 10 tahun lagi dari tua wajah kita macam mana. So ini adalah menggunakan teknologi AI lah, dan banyak lagi sebenarnya.
Manakala data science, data science ni kebanyakan biasanya orang ataupun user dan mana-mana ni dia tak clear lagi apa tu data science. Kadang orang kalau nak ambil IT ataupun nak ambil kursus data science mesti fikir data science ni apa? Apa yang saya akan dapat, apa yang saya boleh grab daripada data science dan kerja apa. Biasanya kita belajar untuk kerja kan. Jadi kebanyakan mak ayah, termasuk saya lah kadangnya, sebagai mak ayah kita akan concern kalau belajar, hantar anak belajar data science ni, apa peluang pekerjaan yang ada dan sebagainya. Okey, untuk data science ni biasanya ni adalah satu cabang ilmu juga. Dia sebenarnya kita guna sekali dengan AI. Dia seiring tu, dia di bawah bumbung yang sama, cuma kita lebih kepada kaedah nak proses data tu, lebih kepada saintifik, kita lebih kepada nak create algorithm untuk tolong manusia predict ataupun bagi apa-apa decision, apa-apa keputusan. Contohnya, kadang kita tak tahu, contoh kebanyakan lah ya, data science ni banyak guna dekat e-commerce lah. Contoh Shopee, saya rasa semua orang ada pengalaman beli online, Shopee, tengok. Maksudnya sekarang ni kalau kita nak window shopping, kita tak perlu ke shopping complex dah. Kita cukup dengan buka kita punya apps, kita tengok Shopee, kita orang panggil macam window shopping, ikut online dah sekarang. So daripada situ kita boleh tengok dia punya data science ni, data science method ni, dia boleh tolong kita dah. Okey, predict harga, contoh harga emas lah. Okey, harga emas, orang perempuan biasa suka tengok harga emas. Okey, harga emas hari ini berapa? And then kita nak predict untuk 1-2 hari lagi macam mana kita ikut trend dia. So ni adalah kaedah-kaedah data science lah. Okey, so pada orang ataupun pada data scientist pada diorang data itu adalah money. Data tu adalah king pada diorang. Okay, so ni that's why kita dekat FSDK kita rasa keperluan data science ni amatlah tinggi, sejajar dengan orang kata peningkatan ataupun demand untuk bidang pekerjaan nanti. So mungkin saya boleh share sikit lah. Hasil kajian daripada LinkedIn Emerging Jobs report ya, Malaysia pada tahun 2022 mengatakan saintis data ataupun data scientist ni adalah salah satu pekerjaan yang dah high demand, yang ini adalah sejajar dengan kesedaran daripada kerajaan sendiri untuk orang kata bagi memastikan Malaysia dalam meneraju dalam dunia saintis dan juga dalam pelbagai bidang lah. Mungkin kita boleh, saya boleh share sikit dan pihak FSDK dia mengambil inisiatif dengan melakukan sedikit market survey ke atas program BIT kita di fakulti, dan kita dapati kita punya keperluan IT sekarang ni bukan sekadar computing saja, lebih kepada AI dan juga data science. Okey, seterusnya yang ni saya boleh share sedikit mengenai syarat-syarat kemasukan ke program kami iaitu di BIT FSDK. Okey, kita mempunyai beberapa syarat di sini. Kita ada syarat am, syarat khas dan juga syarat-syarat lain lah.
Okey, syarat HAM ni kita perlulah memiliki sijil pelajaran Malaysia ataupun setaraf lah. Adik-adik kena ada SPM, kena lulus dalam bahasa mata pelajaran bahasa Melayu dan juga sejarah dan mendapat sekurang-kurangnya band 2 untuk Malaysian University English Test iaitu MUET. Okey, kami juga menerima pelajar daripada lepasan matrikulasi STPM ataupun STAM dan juga diploma. Okey, untuk syarat jika adik-adik daripada matrikulasi ataupun asasi, adik-adik kena lulus dalam pengajian matrikulasi in related field dengan sekurang-kurangnya 2.0 CGPA dan kepujian ataupun C matematik di peringkat SPM. So kita akan tengok jugalah matematik di peringkat SPM tu. Okey, untuk STPM ataupun STEM, kita juga ada pelajar macam pelajar kita yang datang bersama saya hari ini adalah lulusan STEM. Ni kita kena untuk lulusan STEM dia punya minimum requirement dia at least 2.0 dalam CGPA dan juga kita still tengok matematik di peringkat SPM. Okey, untuk diploma, lepasan diploma, diploma dia lain sikit. Kita cari student yang mempunyai kelayakan dan lulus di peringkat diploma dalam bidang sains komputer, kejuruteraan perisian, teknologi maklumat dan juga sistem maklumat. Ataupun setara lah. Kita juga ada daripada kejuruteraan data dan sebagainya student kita. Untuk diploma lah ataupun lepasan diploma, minimum requirement dia adalah 2.5 dan lulus ataupun C mata pelajaran matematik di peringkat SPM. Okey, untuk syarat-syarat lain ni dia tertakluk kepada kelayakan-kelayakan yang diiktiraf oleh universiti dan juga kerajaan Malaysia. Okey, untuk kursus yang kita tawarkan ataupun kita panggil cabang-cabang kursus di FSDK, BIT kita ada kursus asas teknologi maklumat, which is yang ni lebih kepada core computing lah. Bila core computing ni biasanya adik-adik kena tahu pasal programming, database, orang panggil perisian, designing dan sebagainya. Ini adalah asas teknologi maklumat. Dan kita juga ada khusus untuk AI dan sains data. Okey, khusus AI dan sains data ini contohnya kita ada menawarkan digital entrepreneurship. Ni untuk data science, AI dan juga bersertanya sijil profesional. Sijil profesional bersama Microsoft dan juga Huawei. Okey, contoh cyber security, kita ada subjek cyber security di mana dia punya struktur kurikulum tu dah disekalikan dengan silibus Huawei. Jadi sebagai orang kata nilai tambahan untuk student, macam adik Zakuan kita yang kat sebelah ni, dia adalah dia dah mendapat kelulusan daripada Huawei. So dia adalah certified Huawei punya professional certificate. Dan biasanya benda-benda macam ni yang macam orang panggil professional certificate ni adalah salah satu advantage ataupun bonus untuk adik-adik bila dah habis belajar nanti, bila nak minta kerja. So industri biasanya dia akan tengok the advantage ni ataupun the nilai tambahan yang ada, bukan sekadar you lulus 4.0 dan you cari kerja.
So bila bersama dengan FSDK, BIT program kita ni kita ada kita mewajibkan student kita untuk mendapat at least satu professional certificate sebelum bergraduate lah. Okay, and then kita juga ada kursus keusahawanan dan juga kursus umum untuk kita punya program. Selain daripada itu, suka saya nak share sikit lah. Kita juga ada projek capstone dan juga apprentice melalui latihan industri. Latihan industri ni kita biasanya melibatkan industri yang relate dengan information technology, AI, data science daripada public agency atau agensi kerajaan dan juga agensi swasta. Okay, so secara umumnya boleh saya ulaskan di sini, program BIT di FSDK ni lebih menekankan kepada kursus pengajian berasaskan industri lah, dan juga jalinan kerjasama. Kita ada juga collaboration, nanti kejap lagi saya tunjuk, ada a few collaborators yang join kita. Dan pelajar akan menggunakan modul profesional ni lah sebagai advantage dan peluang untuk mereka mendapatkan professional certificate. Okay, ini adalah kursus secara terperinci lah, boleh saya share sikit kursus AI yang ditawarkan. Kita akan belajar lebih kepada practices in artificial intelligence, machine learning, capstone project yang seperti saya explain tadi, yang ni attached dengan industri, computational intelligence dan evolutionary computing. Untuk science data, kita ada practices in big data, data mining application, capstone project, introduction to data science and scientific visualizations. Kalau ikutkan subjek-subjek ni lebih kepada data lah, macam mana you nak manage the data, analyze data, nak createkan satu application untuk membantu kita dalam membuat keputusan dalam kita punya rutin seharian. So mungkin nanti kita akan dengarlah daripada pelajar-pelajar kita mengenai kursus-kursus ni dan pengalaman mereka bersama kami lah. Okay, yang ni sutur kurikulum saja, yang seperti saya ulas tadi. Seperti yang saya cakap tadi, kita ada collaboration partner dalam bersama untuk membangun kita punya BIT kurikulum ni. Kita ada Microsoft, Alibaba Cloud, Google, kita ada Anbase, kita ada Acacia, Huawei, Terradrone dan sebagainya. Okay, mungkin saya boleh share dengan adik-adik, dengan para hadirin pada hari ini, especially dekat parents yang join live kita pada hari ini. Mungkinlah tertanya-tanya sebab kita fakulti baru, program pun baru start tahun 2020. Kita tak ada lagi alumni, dan biasanya orang akan tanya, iktiraf ke tak program kita? So jangan risau, program di FSDK, kebanyakan di UMK telah diiktiraf oleh agensi MQA dan juga MBOT. Okay, untuk program kami, ketiga-tiga program diiktiraf untuk dua agensi inilah, MQA dan juga MBOT. Dan untuk BIT program kita mendapat pengiktirafan daripada Lembaga Teknologi Malaysia. So bila kat sini kita boleh orang kata boleh buat secara generalnya, kita boleh dah tahu dah program BIT ni telah diiktiraf dan diperakukan oleh Lembaga Teknologi Malaysia. So pengiktirafan ni daripada MBOT membuktikan program kami adalah bertaraf profesional. Bertaraf profesional yang diperakui oleh Lembaga Teknologi Malaysia. Okay, so dengan sini kita boleh tengok juga kita punya pelajar
lebih kompetitif dengan sijil profesional kita. So that's why kita dekat peringkat fakulti kita mewajibkan pelajar-pelajar kita untuk at least mendapat satu professional certificate sebelum bergraduate. Okey, so ini adalah sebagai nilai tambahan untuk sebelum ke alam pekerjaan lah, seperti yang saya cakap tadi. Okey, seterusnya saya rasa yang ni yang adik-adik cuma semua nak tahu kan, pasal prospek kerjaya. Okey, okey, untuk prospek kerjaya kita ada beberapa cabang ataupun beberapa skop pekerjaan untuk IT generalnya, AI dan juga data science. Okay, so saya pergi kepada artificial intelligence dululah. Sebab biasanya bila orang dah belajar artificial intelligence ni, orang terfikir nak kerja apa. Lepas tu ada juga ura-ura ataupun orang ramai lah. Saya sendiri pun ada dengar orang kata bila AI teknologi banyak sangat digunakan, tak adalah pekerjaan. Macam mana kita lepas ni? Okay, so sebenarnya bila kita menggunakan teknologi baru, dalam masa yang sama kita akan mewujudkan prospek kerja yang baru. Okay, untuk kerjaya artificial intelligence, basically kita boleh tengok macam kat sini ada pengatur cara AI, which is the programmer lah. So programmer ni tidak lari daripada computing. Once you dah join as a computing students ke, computing people ke dengan teknologi related, memang kita kena ada basic, ada fundamental of the programming ni. Lepas tu kita ada design AI, reka bentuk, designer. Okay, yang deal tak kisah kalau kita nak AI tu dalam orang kata hardware ataupun software. Okay, jurutera robotik, jurutera penglihatan komputer, pembangun AI tu lebih kurang je dengan pengatur cara AI tu, dia developers. Okay, kita juga ada engineer untuk machine learning, okay, penganalisis data untuk AI dan juga dari segi research and development. Okay, untuk science data, lebih kurang juga kita ada data scientist lah. Macam yang saya cakap tadi, pekerjaan yang mendapat orang kata paling high demanding sekarang adalah data scientist lah. Sebab kita menggunakan ataupun orang panggil penggunaan data tu dah makin meluas sekarang. Okey, penganalisis data, data analis. Okey, jurutera data, jurutera pembelajaran mesin juga, pakar visualisasi data, pakar data analitik. Okey, mungkin adik-adik kat sini nak tahu kenapa macam kerjaya AI dengan sains data ni lebih kurang je. Okey, sebenarnya teknologi data science dengan AI ni kita guna seiring. Ada tempat, ada teknologi yang memerlukan dua-dua, guna sekaligus. Ada teknologi boleh menggunakan AI sahaja dan ada teknologi boleh menggunakan sains data sahajalah. Okey. Dan seterusnya ini adalah kerjaya untuk information technology ataupun kerjaya bagi pelajar-pelajar IT. Kerana program kita adalah program in information technology. Jadi ini adalah orang kata secara general kerjaya IT. So kita boleh juga jadi usahawan digital. Okey, usahawan digital ni contohnya macam kita buka kedai online, rasanya dah meluas dah sekarang ni penggunaan orang kata online platform dan sebagainya. Pengaturcaraan ataupun kita panggil sebagai programmer. Di mana-mana industri, di mana-mana related field pun dah ada pengaturcaraan dan kalau tak silap saya sekarang ni semua industri memang ada IT department tu sendiri. Jurutera perisian, penganalisis sistem, kalau contoh kalau kita kerja dengan bank,
mungkin kita menganalisis ataupun jaga sistem yang bank pakai. Sekarang pun bank dah pakai banyak macam online banking dan sebagainya. Okey, pembangun aplikasi. Yang ni contoh kalau kita nak buat mana apa-apa apps lah. Okey, saya rasa penggunaan aplikasi sekarang ni pun dah semakin meluas. Dulu kita just apa-apa dengan website sahaja, and then kita move kepada mobile, platform, aplikasi dan sebagainya. Selain pada itu, boleh juga ke arah eksekutif IT. Okey, database sebagai pentadbir, pengkalan data, pentadbir sistem. Yang kat bawah tu adalah lebih kepada back-end lah, mentadbir sistem, jurutera sistem dan sebagainya. Okey, ini adalah sedikit orang kata ada gambar je lah untuk share kita punya fasiliti di fakulti. Okey, kita ada 3 makmal. Makmal kita ada makmal data science, makmal artificial intelligence dan juga Internet of Things. Okey, ketiga-tiga makmal ni adalah guna sama dengan fakulti lain dah di UMK kampus kota, iaitu di Penggala Jepa. Okey, ini adalah kata ruang belajar. Dan IR 4.0 Competence Center tu merupakan kita punya digital training dan workshop lah. Kalau ada apa-apa workshop, apa-apa training, kita menggunakan bilik ini. Okey, sebelum saya pass saya punya orang kata sesi ni kepada moderator, suka saya untuk share sikit lah mengenai aktiviti-aktiviti kita sepanjang orang kata di FSTK sepanjang daripada tahun lepas hingga ke sekarang. Okay, so ni adalah pencapaian daripada student kita. So kita tengok kita ada beberapa student yang dah certified sebagai professional Huawei. Tu Zakuan pun ada sekali. Okay, dan kita ada juga Industry University Challenge ni. Ni adalah receiving gold award, okay, daripada staff dan student kita jugalah. Ni pun kebanyakan award dan pertandingan innovation yang student dan staff kita join. Ni adalah peer mentor. Peer mentor kita pun ada kat sini. So kita ada program peer mentor ni lah untuk tolong rakan-rakan pelajar yang lain, in case kalau, sebab kita ada daripada pelbagai jenis background, kita daripada STPM, daripada STEM, daripada matrikulasi. Tu biasalah kalau kita belajar mana-mana ada student yang outstanding, ada student yang average je, dan ada student yang orang kata susah nak catch up apa yang pensyarah ajar dalam kelas. So that's why kita mewujudkan peer mentoring ni untuk membantu kawan-kawan yang lain belajar. Okay. Ini adalah anugerah yang diterima oleh kita punya staff juga. Okay. Okay, ini adalah beberapa program yang kita buatlah bersama dengan student. So hari tu kita dah bulan Mac hari tu kita pergi ke Dabong bersama student untuk kita punya sulam program FSTK for Society. Kita juga ada Carnival UMK Techno Connect bulan Jun, majlis apresiasi. Pendek kata kalau join FSDK banyak je program, bukan sekadar macam datang belajar, pergi kelas, balik macam tu. Kita banyak program-program lah. So coming 2 Jun ke 5 Jun nanti pun kita ada juga program training Microsoft Power BI. Okay, so ni kita juga ada IoT exhibition hari tu Jun. Okay, yang saya rasa yang ni untuk tahun 2 punya student.
Ini program innovation yang kita hantar student kita ke First City University College untuk Innovation Day. Ini adalah program bersama sekolah anak angkat lah, di mana saya punya timbalan dekan ada bagi orang kata sharing session dengan adik-adik tahfiz mengenai AI dan juga data science. Okay, kita ada juga beberapa webinar sejak daripada awal tahun sehingga sekarang. Okay, so mungkin tu saja yang dapat saya share mengenai program BIT yang ada di FSDK. Dengan ini saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Alina mengenai latar belakang dan belok-belok yang terdapat ada di FSDK. Selebih itu, marilah kita tengok video testimoni mengenai FSDK. Di UMK, saya sambung degree pun saya ambil IT sebab saya rasa IT ni memang pekerjaan dia sangat luas lah kalau kita sambung and belajar betul-betul. Saya memilih program ini sebab UMK ada AI, lepas tu sekali dengan data science. Di universiti-universiti lain, dia orang tiada sekali dengan AI dengan data science. Di UMK ada dua-dua pun. So saya lebih suka yang tu, so saya pilih program IT ini. Okey, saya memilih program teknologi maklumat di UMK sebab dekat program IT dekat UMK ni ada bagi belajar macam AI, big data semua. So saya rasa dua-dua benda ini adalah trend yang besar dekat industri sekarang. So saya memilih program IT di UMK. Itu adalah sedikit daripada video yang pelajar-pelajar kami. Dengan itu, saya akan menyerahkan sesi ini kepada panel 2 untuk Muhammad Zakwan untuk menerangkan mengenai professional certification dan pengalamannya belajar di FSDK. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita Muhammad Syahmi. Hadirin yang dirahmati, saya di sini sangatlah gembira dan terasa sangat gembira sangat untuk memberi penerangan kepada adik-adik semua. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pensyarah-pensyarah Fakulti Sains Data dan Komputeran kerana telah memilih saya untuk memberi penerangan dan penjelasan untuk adik-adik semua pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zakwan bin Zin Azman. Saya berumur 21 tahun. Saya tinggal di Tanah Merah, Kelantan. Saya juga merupakan lepasan stam daripada Mahat Ahmadi Tanah Merah. So, kalau adik-adik ada pada lepasan stam, adik-adik jangan risau. Adik-adik pun boleh join bersama fakulti kami semua, insya-Allah. Dengan kehadirannya saya di sini, saya sangat suka untuk berkongsi pengalaman saya semasa saya berada di UMK ini di bawah Fakulti Sains Data. Kalau adik-adik nak tahu, fakulti ini sangatlah best kerana mereka sangat aktif memberi penerangan aktiviti yang menarik dari semasa ke semasa. Kerana dengan adanya aktiviti ini, pelajar dapat berkomunikasi dan merapatkan silaturahim bersama pensyarah. Kalau ada nak tahu juga, pada sen lepas, fakulti kami telah mengadakan sebuah program iaitu program pergi ke Dabung bersama pensyarah dan juga pelajar-pelajar. Di situ kami dapat mempelajari pelbagai maklumat benda baru
Di situ juga kami bukan pergi sahaja juga adik-adik. Kami juga membuat berbagai aktiviti yang menarik-menarik bersama pensyarah dan juga pelajar. Selain itu, fakulti ini juga memberi peluang kepada pelajarnya untuk menyertai pelbagai program yang menarik, aktiviti untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang IT mereka. Kemudian fakulti ini juga memberikan sijil pengiktirafan profesional di peringkat untuk adik-adik semua bekerja nanti, insya-Allah. Contohnya sijil profesional yang ditawarkan di fakulti ini seperti Huawei dan juga Microsoft. Sijil profesional ini adik-adik juga boleh menggunakannya selepas adik-adik bergradasi. Selepas itu adik-adik boleh menggunakan sijil ini untuk mendapatkan kerjaya di luar sana dalam bidang IT. Dan saya juga ingin berkongsi kepada adik-adik bahawanya fakulti ini mempunyai pensyarah dan staf-staf yang baik kerana mereka apabila macam pelajar itu dalam tak faham, contoh mereka tak faham dalam sesuatu subjek, kita boleh terus tanya kepada pensyarah itu sebab pensyarah sini sangatlah suka tolong-menolong pelajarnya dalam untuk meningkatkan prestasi pelajar-pelajarnya. Dan saya berharap akhir sekali dan saya berharap dengan perkongsian saya ini dapat memberi maklumat serta inisiatif kepada adik-adik untuk menyertai Fakulti Sains Data dan Komputeran ini, insya-Allah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Zakwan dengan penerangannya dan pengalamannya yang belajar di UMK. Dengan ini saya ingin menyerahkan sesi yang ketiga kepada panel yang ketiga, iaitu Nur Fatihah Amani binti Muhammad Azmi. Okey. Terima kasih kepada moderator kita Syahmi. Nama saya diberi Nur Fatihah Amani Muhammad Azmi, merupakan pelajar tahun 1 dari Fakulti Sains Data dan Komputeran. Saya juga merupakan lepasan diploma dari College Vocational di Johor Bahru. Semestinya mungkin sekelompok pelajar belum tahu tentang kewujudan fakulti saya di UMK, betul tak? Jadi saya akan terangkan sedikit kelebihan fakulti saya. Bagi yang tidak tahu, di UMK terdapat bidang IT yang boleh dipilih berdasarkan minat sendiri seperti aliran AI iaitu Artificial Intelligence dan juga aliran Sains Data. Sebelum tu, terdapat juga beberapa subjek teras yang kita akan pelajari seperti keselamatan cyber, interaksi komputer manusia, pembangunan aplikasi dan lain-lain. Bukan kita belajar subjek saja, malah kita akan belajar beberapa bahasa pengatur syaraan mungkin setengah pelajar bagi dia baru, iaitu bahasa pengatur syaraan Python dan juga bahasa C. Saya balik semula kepada pemilihan aliran. Pemilihan aliran ni akan berlaku semasa semester 5, iaitu mungkin kita akan pilihlah sama ada kita sendiri nak AI ataupun sains data. Sebenarnya dengan mempelajari kedua-dua bidang ini, kita dapat banyak je kelebihannya. So antara kelebihan yang memberi impak yang besar sebenarnya adalah kedua-dua bidang ni akan mempunyai supply dan demand yang tinggi. Okay, kalau kita lihat di syarikat di dalam negara maupun di luar negara, amat memerlukan tenaga AI dan sains data, betul tak? Jadi bidang ini penting dan berharga buat masa sekarang dan juga masa akan datang. Okey, dengannya ada demand yang tinggi, mungkin juga potensi karier kita dan juga peluang pekerjaan kita juga meluas. So tak ada masalah kalau kita rasa risau kalau kita kemudian hari lepas graduate kita tak ada kerja. Okay. So seterusnya pada masa kini juga dengan era digital yang makin berkembang dan juga tinggi penggunaannya, sains data dan AI juga boleh mencipta inovasi yang baru
dan juga boleh mengubah persepsi dengan cara perniagaan dengan mengoptimumkan proses bisnes untuk mempercekapkan dalam prosedur-prosedur perniagaan seperti dalam produksi ataupun logistik dan lain-lain. Dengan adanya kita ada pengetahuan dan juga ilmu dalam menganalisis data, kita juga akan dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta semasa. So macam sains data, kalau kita dapat membantu mengklarifikasi dari pattern dan trend yang relevan dari data yang kita ada tu. Sebenarnya banyak je lagi kelebihan yang ada pada AI dan juga sains data ni. So kalau anda berminat dan tertarik, korang semua boleh join kami, Sajadah Muda Teknologi Maklumat di Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih dari saya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Nur Fatihah Amani Muhammad Azmi dengan ucapannya. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga maya sekalian kerana join live UMK ini. Di sini saya ingin membuat makluman kepada warga maya yang ingin menukar kepada bidang FSDK. Anda bolehlah membuat kemas kini pada 27 hingga 31 Julai ini bagi lepasan STPM atau setaraf. Makluman kedua adalah kepada warga maya berkenaan tarikh seterusnya pada hari Ahad 30 Julai 2023 bagi program Road to UMK Fakulti FHPK. Dan makluman yang seterusnya adalah kepada warga maya sekiranya ingin bertemu dengan warga UMK secara berdepan, silalah datang ke program siswa madani yang akan berlangsung di SMK Kutang pada 28 Julai Jumaat ini. Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua penonton FB Live UMK. Selamat maju jaya kepada adik-adik, selamat memilih dan jom join UMK. #We are UMK family, #jom masuk UMK, #road to UMK. Sekian.